Assalamualaikum, saya Tua. Welcome to Freka Biztalk. Okay guys, hari ni untuk sesi bersama guest kali kedua ni, hari tu yang first kita bawa Amirul, CEO Social Leap Digital Marketer lah. So hari ni kita bawa salah seorang juga peserta daripada program Lepak Lagu Lutut. So dekat sana kita buat connection. So alhamdulillah ni kita berjumpa dengan salah seorang owner bengkel kereta MR Proworks, Puan Gina. Hari ni kita agak rare bila owner bengkel ni perempuan. Kita nak tanya macam soalan lah, tapi bukan detail pasal kereta, tapi pasal bisnes. Macam mana how she run business bengkel ni lah. Maksudnya biasa kan lelaki, memang tak nafikan ada lelaki, tapi kita nak tahu daripada perspektif perempuan macam mana boleh terjebak ke dalam dunia perbengkelan ni. So Gina boleh ceritakan sikit Gina punya bisnes kat mana, bisnes tu basically buat apa dan macam mana boleh terlibat dengan perbengkelan ni, bisnes bengkel lah. Okay, so MR Proworks dekat Sirampai. Kami terbagi pada 2 kedai. Satu memang khas untuk dyno dan satu dyno dan tuning. Satu lagi memang fully bengkel kereta, buat mechanical parts lah. Basically bengkel ni memang husband yang start dulu tahun 2018. And then bila saya dah habis study tahun 2020, saya fully run business ni dengan husband saya. Macam mana minat? Memang minat. Memang nak berbisnes. Tapi masa tu try and error, dropship lah apa semua. Tapi semua dropship, stokis ke apa tu semua drop sebab nak fokus dengan bengkel kereta. Sebab memang join racing team daripada time university lagi. Okay, join racing team tu as a crew lah? As a crew, Okay. Macam, okay, maksudnya join racing team dulu, baru buka bengkel lah? Tapi husband dah buka bengkel lama dah? Lepas kahwin baru join? Baru join sekali. Okay. So, Gina sebagai seorang wanita, macam mana seorang wanita adapt dengan bisnes bengkel ni? Orang kata kan bengkel ni untuk lelaki saja. Perempuan ni macam kita ada sembang sejak tadi pasal technical, memang saya rasa saya out lah compare dengan Gina kan. So macam mana Gina nak handle bisnes bengkel yang di mana majority client, majority pekerja adalah lelaki. So macam mana dari segi cabaran ke apa dalam bisnes bengkel? Sebab saya start daripada mechanical engineering. Mechanical engineering ni dia memang kebanyakannya memang lelaki. Even dalam kelas 30 orang pun 4 orang je perempuan. Dari situ dah start biasa lah macam communicate apa semua dengan lelaki. Itu satu. Start bila join racing team pun mula-mula ada perempuan. Bila towards the end tu dah tinggal berapa ketul je kan perempuan tu kan. Bila dah gitu lagi pula bahagian kru lagi memang sangat-sangat kurang perempuan. Mungkin satu minat bahagian teknikal. Dua, easy kot. Easy lagi communicate dengan lelaki. Jadi bila dah terbiasa, start dengan bengkel pun dah terbiasa juga. Kalau customer kebiasaannya memang mekanik lah yang bercakap apa semua. Betul. Jadinya saya biasanya kalau perempuan, customer perempuan yang saya akan attend. Faham. Lagi selesa untuk dia juga. Mungkin sebab ketiga saya boleh kata mungkin minat dengan husband lah. Sebab tu boleh masuk ke bengkel ni, masuk bengkel buat bisnes bersama. Okay, bila cerita pasal buat bisnes dengan husband, ada satu lagi aku rasa sentimen yang kita nak tahulah bila bisnes bersama pasangan. So bisnes bersama pasangan ni macam saya sendiri, wife tak buat bisnes sama dengan saya lah. Sebab kita bukan sebab apa, mungkin memang tak dijodohkan bisnes bersama dan kita pun mengelak untuk bisnes bersama, kawan, saudara, macam itulah. Tapi macam mana, ada juga ni, so macam mana dari si Gina? Nak you buat pasal bengkel, macam mana benda tu balik ke rumah ke? Ataupun macam mana nak bagi benda tu profesional? Masa bermula saya nak fully join, saya fikir benda sama. Memang macam nanti gaduh bawa balik rumah kan. Tapi sebenarnya tak. Sebabnya kami memang segregate kerja betul-betul. Dia bahagian operation fully, saya bahagian management. Jadi dia tak kacau kerja saya tak kacau kerja dia. Unless sebab money lah, baru kita akan bincang yang elok macam mana kita nak spend, untuk apa semua. Macam tu lah. Macam saya nak tahu juga pasal bengkel. Kita tengok daripada kita kecil,
bisnes bengkel ni memang kita dah familiar lah. Kita tengok orang buka kedai tayar, kedai ni. Okay. Secara detail sikit lah. Macam mana sebenarnya nak memulakan bisnes bengkel ni? Macam contoh Gina, adakah buka bengkel terus tunggu orang masuk, ataupun dia kena ada kenalan, ataupun saya ada dengar Gina cerita pasal racing team kan. So adakah racing team tu marketing ataupun apa sebenarnya function racing team tu, atau macam mana nak marketingkan bisnes bengkel? Nak yang Gina buat lah. Macam mana daripada mula? Yang kami mula sebab memang join racing team. Husband sendiri pun dia dah habis study dulu. Dia racing, kita orang racing berdua je mula. Okey, faham. 2016. Okey. Tanpa kru, memang Okey. berdua saja. Kereta problem pun berdua saja. Masa tu husband kerja dengan orang, bengkel Okey. kereta juga. Okey. Dari situ dia belajarlah macam mana cara nak buka bengkel. Faham. So dari situ dah ada marketing. Dengan dia dah second race. Okey. Dia dah dapat first place dalam race tu sendiri. Okey. Jadi mempercepatkan lagi lah. Semenjak daripada dia masuk, dia nak buka kedai sendiri, buka bengkel sendiri tu dengan partner. Okey. Jadinya daripada partner tu sendiri dah ramai kawan. Okey. So kawan-kawan dia yang hantar banyak mula-mula. Okay, so Dari situ. basically networking daripada personal branding masing-masing lah. Betul. Okay, daripada kawan-kawan, saja kan. Okay. Macam sekarang juga bengkel MR Pro ni ada buat any marketing macam digital marketing. Macam kita bawa balik lagi lutut cerita pasal digital marketing kan. So adakah memang dah apply benda tu atau baru apply atau macam mana? Dah apply since saya masuk kuliah memang apply. Sebab memang saya bahagian management, termasuklah marketing juga. Jadi dari situ kita dah start dengan FB. Memang mula-mula fokus dengan FB sebabnya bengkel kereta biasanya orang tengok dekat Facebook je banyak. And then Google lah. Sekarang ni baru start dengan TikTok, Instagram semua. Yalah. Sekarang kalau kita tengok kereta pun banyak je diiklankan TikTok. Sebab tu kita ada influencer TikTok nama apa? Fedi Mojo. Yang orang kata apa yang dia tukar, kita mesti ikut je. Dia satu influencer yang boleh influence tentang kereta punya accessory. Okay. Kalau saya rasa generally orang tahulah bengkel kereta macam untuk orang biasa ni, kita nampak bengkel kereta dikuasai oleh orang bukan Bumi Putra. Yang kita tengok kedai tayar, kedai ni. Macam mana dari sudut persaingan sebagai syarikat Bumi Putra dalam bidang bengkel ni? Persaingan ataupun macam mana, susah tak maksudnya nak dapatkan ni? Sebab okey, kita biasa dengar kan, kalau barang ke rumah ke kereta ke, baik hantar dari China lah, bagus ke kedai Melayu macam ni lah. So macam mana Gina nak tackle benda tu? Mesti pernah lalui lah. Pernah. Okey. Even kita orang punya bengkel sendiri sekarang pun berderet bengkel lain dan berderet bengkel Cina dan juga India juga ada kat situ. Jadinya dengan bengkel Melayu pun sederek memang bukan setakat dengan Bumi je, tapi even dengan Bumi sendiri pun sangat-sangat kompetitif lah dekat situ. Jadi caranya kita orang punya supervisor, mekanik supervisor, dia sangat pandai bercakap. Jadinya setiap kali apa yang customer bagi tahu kami lah, dia cerita detail tau about cars. Even orang tu tak faham pun, dia akan cerita sangat detail. Jadi orang percaya, orang lagi senang percaya. Jadinya itu salah satu cara kami untuk marketkan diri kami berbeza lah. Sebab kadang-kadang mostly yang saya dengar kedai bengkel Melayu dia buat macam ala kadar. Betul. Sama ada tipu tu dah satu hal lah. Lepas tu ala kadar. Kadang-kadang benda yang tak patut pun dia suggest untuk tukar. Betul. Jadinya bila dengan bengkel kami, Abang Mali tu memang dia akan bagi tahu exactly apa yang patut tukar, apa yang patut akan tukar next. Jadi orang akan tahu budgeting apa semua. Itu salah satu cara yang membuatkan customer lagi percaya lah. Sebagai klien, kita akan rasa safety dan trust lah dengan orang macam tu kan. Sebab saya yakin kadang-kadang kita datang bengkel ni kita paling susah nak tukar. Kalau nak bengkel tu bengkel tu je lah kan. Dan satu lagi, bengkel kadang-kadang kita tak tengok pun owner siapa, tapi siapa yang serve kita betul. So macam Gina cerita tadi, saya nampak bisnes bengkel ni perlukan customer yang sentiasa repeat lah. Jangan hilangkan trust dia orang kan. Sebab tahulah daripada mulut ke mulut ni kadang walaupun dia tak pernah hantar bengkel kita,
Daripada mulut-mulut ni boleh jadi negatif lah Betul. sampai ke belakang kan. Okay. Dari segi macam tadi cerita pasal siapa yang serve, for sure pekerja. Ada tak cabaran dari segi menjaga pekerja di mana contoh orang ni bagus, kena rembat, satu, pekerja yang bagus. Nombor dua, pekerja yang bagus ni pula dia dah tahu dia bagus, dia buka kedai sendiri. So macam mana Gina tackle benda-benda macam ni? Apa yang Gina buat supaya benda ni tak berlaku? Macam cerita lah. So far, kalau apa yang benefit pada company kami yang kami bagilah dari segi bonus raya. Macam tadi cerita bila pekerja bengkel susah dapat sekarang kan. So kalau susah dapat, confirm benda paling senang lah rembat pekerja lain lah. Kalau itu kan, betul lah. Itu yang paling senang kan. So for sure saya rasa mungkin apa yang mungkin sekarang pekerja-pekerja yang ada adalah kawan-kawan ataupun orang yang kita trust kan. So kita jaga dia punya hak, dia pun akan jagalah kita punya syarikat kan. So benda lain yang kita tak tahu adalah dalam dunia bengkel ni kan, kita tengok ada secara detail saya tak tahulah, general kan ada kedai tayar lah, kedai aircon lah, kedai apa kan. Gina sebagai pemilik syarikat, adakah Gina nak buka kalau boleh semua ada ataupun fokus pada satu? Dan kenapa fokus dan kenapa kalau memilih semua? Ni lebih pada perancangan akan datang ataupun sekarang? Kalau Gina macam mana? Macam kami memang visi kami untuk fokus pada satu, which is mechanical part, engine part, dan modify. Kenapa fokus tu? Sebab untuk menjadi pakar dalam industri tu dan specifically untuk engine saja. Faham. So saya boleh katakan sebenarnya saya pun bersetuju dengan satu fokus pada beberapa benda. Boleh buat semua tapi kena satu benda tu fokus. Sebab bila kita sebagai klien kita tengok orang tu fokus pada satu benda. Contohlah tengok bawah ni ada klinik doktor haiwan. Mungkin dia boleh buat macam-macam tapi fokus kucing, jadi orang yang kucing ni akan hantar ke situ lah kan. Betul. Kalau ikut dah berapa lama dah buat bengkel ni? 4 tahun. 4 tahun. Okay. Dalam 4 tahun ni pasti benda yang saya rasa paling menguji Gina sebagai pemilik bengkel lah waktu PKP. Betul. So apa 2-3 strategi yang buat Gina masih boleh bertahan sampai hari ni dan tak tutup bengkel, dan apa yang buat masa tu macam mana nak survive? So sepanjang PKP, first week saya ingat kita kena tutup selama 3 bulan ke 3 minggu macam tu kan. 3 bulan saya rasa. So 3 bulan tu memang kita orang tutup habis. Masa tu memang use up company saving. Jadinya masa tu mencarilah untuk pivot ke ataupun masih meneruskan. Tapi cara kami untuk overcome benda tu, kami tetap teruskan bengkel. Kami buka tapi hanya customer hantar kereta sahaja. Maksudnya tak ada stay, tak ada apa, dia hantar kereta tinggal. Dia balik. Jadi kami bila dah siap tu, sama ada dia datang ambil atau kami hantar. Itu yang kami akan buat setiap masa, and selalunya tutup lah. Shuttle tu memang tutup lah. Buka faham. Bila time nak kereta keluar masuk je. Jadinya buat kerja juga. So benda tu berlaku untuk berapa bulan untuk survive lah. So macam mana lepas pembukaan balik semua sektor ni kan, impact lagi besar daripada sebelum PKP ataupun biasa-biasa ataupun jatuh? Impact besar je kecuali raya je. Tapi masa awal-awal buka still menurun. Tapi apa yang saya nampak, sebab masa tu kita baru buka, semua orang nak balik kampung, semua orang nak berjalan. Jadi orang dah banyak spend kat situ. Mostly apa yang saya nampak lah kan. Jadinya dia kurang lah untuk pergi betulkan kereta dan sebagainya. Tapi itu juga menjadi punca saya balik kampung, banyak tengok kereta tersadai. Memang masa saya on the way ke Kuantan, banyak kereta. Sebabnya overheat dan sebagainya lah. Sebab salah satu punca tu adalah dah tak run kereta berapa lama. Benda air tu akan sama ada bocor tak perasan, kering, apa-apa macam tu lah. Faham. Next question is kita tanya benda yang lebih pada experience lah. Apa pengalaman paling buruk sepanjang buka bengkel ni? Sebab apa saya tanya? Sebab sebelum ni kita ada nampak banyak video bila bercerita pasal bengkel. Banyak video sebelum ni cerita pasal viral, pasal bengkel tipu, bengkel sana kena serang, kena viral.
Tapi dekat Gina pula, apa pengalaman paling buruk? Tak kisahlah pasal customer ataupun kedai terbakar ke, apa satu pengalaman paling buruk sepanjang 4 tahun buat perjalanan bisnes? Bagi saya lah, masa saya tak ada, saya run dari belakang je, background. Bila ada jadi mekanik, dia tersalah buat kereta. Bukan tersalah buat, masa tu ada benda tak pasang ke something macam tu. Jadinya kami kena ganti. Okey, faham. Benda tu ratus-ratus tak silap. Okey. Jadi itu agak terasa lah, Okey, walaupun mungkin bagi company besar benda tu macam alah berapa je nak bayarkan. Tapi bagi kami agak terasa. Okey. Itu saya tak ada. Tapi yang the second one yang saya ada, bila time barang enjin dia tinggal. Sebabnya kereta dia tukar engine parts tau. Lepas tu the next few months kot rasanya dah tinggal. Ke almost a year dia tinggal, tiba-tiba dia cari balik. Okey, faham. Sedangkan dia dah ambil masa dia ambil kereta tu. Okey. Jadi dia kata ada dekat situ, ada dekat situ. Sebenarnya tak ada. Pula masa tu CCTV tak pasang lagi ke ataupun CCTV problem. So tak boleh check. Okey. Itu salah satu benda yang buruk sebab benda tu tak viral. Betul, sebab betul. memang bengkel kami pun tak berapa orang kata tak banyak cerita. Jadinya orang tu pun bukan jenis yang suka viral juga rasanya. Tapi jadi isu lah, dia buat pening kepala lah sebab dia akan datang, keep on datang cakap ada dekat situ, ada dekat situ. Padahal memang dah tak ada. So berakhir Jadi- dengan happy ending ataupun macam mana? Atau kena ganti juga? Atau macam mana ending pada cerita tu? Endingnya kami tak ganti pun. Dia pun dah accept yang Benda sebenarnya tak ada. benda tu dah tak ada. Okey. Tapi tak berapa nak happy sebab dia jadi dah tak sedap tau bila customer tu datang nak buat benda lain kan. Jadi dia macam jadi slack sikit lah kat situ. Faham. Walaupun dia boleh je datang sebab dia macam friends of friends tau. Jadi dia faham. macam tak best tau bunyi kat situ. Betul. Okey. Boleh tak Gina bagi sedikit tips untuk orang yang kat luar sana nak menceburi bidang bengkel. Tak kisahlah lelaki perempuan, apa persediaan yang dia orang kena ada, dari segi ilmu ke, mental ke, ataupun Gina boleh beritahu juga apa cabaran-cabaran yang dia orang akan hadapi sebagai beginner dalam bidang bengkel ni. Mungkin boleh share sikit dekat orang sebelum kita habiskan sesi ini. Bengkel kereta nak buka sama macam bisnes lain, mental dulu. Okey. Lepas tu ilmu lah. Sebab bila kita buka tanpa ilmu tu pening kepala lah. Dia macam dah kena baru nak belajar. Jadi proses tu dia jadi slow tau. Betul. Itu salah satunya. Okey. Sebab walaupun modal penting, dia boleh letak nombor 3. Okey. Tanpa mental, tanpa ilmu, ada modal banyak mana pun takkan jalan bisnes tu. Faham. Lagi pula bengkel kereta, sebab bengkel kereta first modal dia is tools lah. Walaupun kedai ada, you boleh buat mobile. Okey. Mobile bengkel kan, tapi tools tu penting. Okey. Tak kalau you beli nak katalah experience pakai yang biasa punya tools, maksudnya beli yang murah-murah kan. Satu skru boleh rosak. Buat benda macam itulah. So itu pun satu benda yang tak best. Jadinya kena spend more on tools lah. Okey. Boleh share juga sebelum habis macam mana cara orang untuk lebih tahu pasal apa MR Proworks buat, ataupun macam mana nak pergi ke bengkel, ada kat social media punya platform, boleh beritahu untuk kita state sekali kat bawah nanti. Okey, pada sesiapa yang ada masalah kereta, boleh call kami or DM dekat FB ataupun IG kami MR Proworks Autosport. Alright. So hari ni itu saja kita punya konten untuk bersama dengan Puan Gina tentang macam mana seorang business woman run business bengkel. Business lelaki lah kalau ikut kan. Tapi konsep yang menarik sebab kita even kalau lelaki share pun kita nak tahu something pasal bengkel kan. Kita tak tahu benda-benda kita susah. Ni hari ni kita dengar daripada owner seorang perempuan. So sebelum mengakhiri video ni, so korang boleh tolong like, comment, share and subscribe channel ni. Sekian, terima kasih. Bye.